Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merapatkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Dan kita masih lagi membahaskan surah Al-Hasyr, iaitulah surah yang ke-59 dalam Al-Quran. Pada minggu lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 21. So pada hari ini insyaAllah kita sambung bermula ayat 22 dan ayat-ayat seterusnya nanti insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Yang bermaksud, dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada ayat 22 ni Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Arrafa ibadahu binafsihi. Allah Taala memperkenalkan diri Allah Taala sendiri. Supaya apa? Liya'lamu annahu mustahaqqun lil khasyah. Supaya kita hamba Allah Ta'ala ni tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang paling berhak untuk kita takuti. Allah Ta'ala perkenalkan diri Allah Ta'ala kepada kita supaya kita hamba-hamba Allah Ta'ala ni ada rasa takut dengan Allah. Pada ayat ni Allah menyatakan huwallahu allazi la ilaha illahu. Dialah Allah Ta'ala yang tidak ada yang berhak disembah melainkan dia. Huwallahu subhanahu wa ta'ala al-ma'bud bihaqqin allazi la ilaha siwah. Dialah Allah Ta'ala Tuhan yang berhak untuk diibadati, atau yang diibadati dengan benar. La ilaha illa siwah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah asas tauhid. Bada'a bi kalimati tauhid. Pada ayat ni Allah Taala memulakan dengan kalimah tauhid, iaitu la ilaha illa hu. Yang mana tauhid ini adalah li'annaha al-asl. Kalimatut tauhid itulah asas kepada segala-galanya. Li'anna man amana billahi wahdahu. Kerana sesiapa yang beriman kepada Allah Ta'ala yang esa, amana bi kulli ma ja'a anillah, maka dia akan beriman kepada semua yang datang daripada Allah. Wa amana billahi ala ma huwa lahu ahd wa nazihahu amma laysa lahu bi'ahd. Dan dia akan beriman dengan semua sifat-sifat yang layak bagi Allah Ta'ala, dan dia akan mensucikan Allah Ta'ala daripada segala sesuatu yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memulakan ayat ini dengan kalimatut tauhid kerana kalimatut tauhid inilah asas, foundation, ya. Dan sesiapa yang mengesahkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, maka dia akan mudah beriman kepada segala sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memperkenalkan diri Allah Ta'ala lagi. Kata Allah Ta'ala, Alimul ghaibi wasyahadah.
Allah Ta'ala Rabb yang maha mengetahui segala yang ghaib mahupun yang nyata. Jadi Allah Ta'ala Tuhan yang satu-satunya yang hak untuk diibadati. Ia adalah Tuhan yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata. Artinya Alimus sirri wal alan. Allah Ta'ala Rabb yang maha mengetahui segala rahsia dan yang terang. Ya'lamu ma ghaba wa ma hadara. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui segala yang ghaib dan apa yang hadir di hadapan mata kita. Tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata. Pada ayat ni kalau kita melihat, Allah Ta'ala mendahulukan kata ghaib daripada syahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Lepas kata al-ghaib baru asyahadah. Allah mengetahui segala yang ghaib baru yang nyata. Kenapa Allah Ta'ala mendahulukan kata ghaib dekat sini? Alasannya ialah, kata para ulama, bada'a bi'ilmil ghaib. Pada ayat ni Allah Ta'ala mendahulukan bahawa Allah mengetahui segala yang ghaib berbanding yang nyata tadi. Alladhi takunu fihi aktsarul asrar wal awzar, ya, fala yughirrika adh-dhullam bil atham. Antara alasannya, kata para ulama, ialah kerana pada yang ghaib itu rahsia banyak, dan pada yang ghaib itu banyak orang buat dosa. Kalau orang nak buat rahsia semasa nyata atau ghaib, rahsia dibuat dalam keadaan ghaib. Dosa paling banyak dibuat dekat mana? Dalam keadaan nyata atau ghaib? Dalam keadaan ghaib, tidak di hadapan orang ramai. Dosa kebanyakan dibuat ketika mana sedang ghaib, sedang bersendiri, sedang jauh, sedang di tempat yang sunyi sepi. Itulah paling banyak orang buat dosa. So dekat sini Allah Ta'ala mendahulukan alimul ghaib. Allah Ta'ala Rabb yang maha mengetahui yang ghaib. Allah dahulukan menyatakan Allah mengetahui yang ghaib kerana rahsia paling banyak dibuat semasa ghaib, dan dosa paling banyak dibuat juga semasa ghaib, semasa orang tidak ada, tidak di hadapan manusia. So oleh kerana itu, jangan engkau pernah tertipu oleh kegelapan untuk berbuat dosa. Jangan sampai kita rasa kita aman berbuat dosa kerana kita berada dalam kegelapan malam yang mana mata manusia tak melihat kita. Jangan tertipu berbuat dosa kerana kita sedang berada mungkin di dalam rumah, di dalam satu bangunan, di dalam satu bilik yang mana mata dan telinga manusia tak melihat kita. Jangan tertipu kerana ada Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala yang ghaib. Alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan alimul ghaib, mengetahui yang ghaib berbanding yang syahadah. Antara jawapannya lagi, kata para ulama, li'anna ilmal ghaibi amdah. Kerana mengetahui yang ghaib itu jauh lebih terpuji. Orang kalau dia mengetahui perkara yang yang nyata, itu benda biasa. Semua orang pun memang boleh menyaksikan itu. Tetapi kalau mengetahui perkara yang ghaib, ini jauh lebih terpuji. Li'anna al-ghaib anna akthar minal musyahadah. Dan faktanya lagi ialah kerana yang ghaib itu lebih banyak daripada apa yang kita saksikan. Ya, lebih banyak perkara yang kita tidak saksikan berbanding yang kita saksikan. Ya, lebih banyak perkara yang kita tak dapat tengok, yang kita tak dapat dengar, yang kita tak dapat tahu, yang kita tak dapat jangkau berbanding yang boleh kita lihat, kita dengar, kita jangkau dan lain sebagainya. Maka kalau dikatakan Allah Ta'ala alimul ghaib, Allah Ta'ala maha mengetahui segala yang ghaib, artinya kebanyakan perkara yang kita tak tahu ni Allah Ta'ala tahu. Kita terhalang mengetahui banyak perkara kerana ghaib daripada kita.
sedangkan Allah Ta'ala mengetahui itu semua. Bahkan lebih dahsyat lagi, wali'annahu ta'ala ya'lamu qabla ayyakun, bahkan Allah Ta'ala mengetahuinya sebelum ada lagi. Ya, apa yang akan berlaku esok itu ghaib sekarang, belum berlaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun mengetahuinya sekarang. Kita, apa yang berlaku esok, hanya esok sahaja kita boleh tahu. Itu pun bukan semua perkara yang berlaku esok kita dapat tahu. Hanya sebahagian sahaja yang kita tengok, kita nampak kan. Itu sahaja. Sedangkan Allah Ta'ala, segala sesuatu yang akan berlaku esok, mungkin tak tahulah berapa juta perbuatan yang akan berlaku esok, semua Allah Ta'ala dah tahu sekarang. Alimul ghaib. Maka ini sepatutnya menjadi satu renungan bagi kita, supaya kita jangan pernah merasa bebas daripada pengawasan Allah Ta'ala, supaya kita sentiasa takut dengan Allah, bahawa kita ni sentiasa di bawah pengetahuan Allah Ta'ala. Sungguh tidak ada satu perkara yang boleh kita sembunyikan daripada Allah. Hatta niatnya ada dalam hati, lintasan-lintasan, bisikan-bisikan yang muncul dalam hati kita, semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita menyimpan niat-niat yang buruk, cuba merenung sekejap, adakah saya ni tak malu dengan Allah? Allah Ta'ala tahu isi busuk hati aku ni. Allah Ta'ala tahu niat jahat aku ni. Adakah aku tak malu dengan Allah? Adakah aku nanti berani berhadapan dengan Allah Ta'ala? Maka alimul ghaibi wasyahadah ni perlu untuk sentiasa kita tanamkan betul-betul dalam hati dan minda kita, sehingga kan ini menjadi sentiasa pengingat kepada kita di mana sahaja pun kita berada, untuk tetap melakukan perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hujung ayat ni Allah Ta'ala menyatakan huwar rahmanur rahim. Dialah Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim juga dua sifat, dua nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana alimul ghaib wasyahadah sebelum ini. War-Rahmanur Rahim, dialah Allah Ta'ala yang maha Rahman dan maha Rahim. Ar-Rahman itu berarti alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang mana rahmat Allah Ta'ala itu meliputi segala-galanya. Tak kira siapakah orang tersebut, janji dia makhluk Allah Ta'ala, semua dapat merasai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat merasai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala Ar-Rahim itu rahmat yang khas Allah Ta'ala hanya beri kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu, kalau Ar-Rahman untuk semua makhluk tanpa terkecuali, manakala Ar-Rahim hanya khas untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala maha rahim kepada siapa? Kepada orang-orang beriman sahaja. Manakala orang yang tidak beriman, orang yang fasik, makhluk yang lain tidak mendapat rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mungkin yang menjadi satu persoalan bagi kita, kenapa ayat ni ditutup Allah Ta'ala dengan dua sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang mana sebelumnya Allah Ta'ala sebut alimul ghaibi wasyahadah, bahawa Allah Ta'ala maha mengetahui segala yang ghaib maupun yang nyata. Lalu kemudian ayat ni diakhiri Allah Ta'ala dengan dua sifat, War-Rahmanur Rahim. Ada satu pengajaran yang kita ambil daripada sini. Khatamallahu dzakara ilmahu bil ghaib, khatamallahu dzikra ilmihi bil ghaib wasyahadati bi sifatir rahmah. Allah Ta'ala mengakhiri
ataupun menutup pernyataan Allah bahawa Allah Ta'ala Rabb yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata dengan sifat Rahman Allah. Salah satu hikmahnya ialah supaya hatta la yuwaswisa ilaika syaitan, supaya syaitan tidak membuat was-was terhadap diri kita bahawa ilmu Allah dan pengetahuan Allah Ta'ala tentang segala sesuatu yang kita perbuat itu tertutup. Tidak. Ya, semua terbuka bagi kita. Semua diketahui oleh Allah. Lalu kenapa Allah Ta'ala tidak mendedahkan itu? Allah tidak mendedahkan kejahatan kita sehingga kan kita merasa atau syaitan membuat was-was kepada kita, ya Allah, tak ada siapa yang tahu tentang perbuatan. Bukan Allah Ta'ala tidak mengetahui, tetapi kerana Allah masih mempunyai sifat Rahman kepada kita, sehingga kan Allah Ta'ala tidak mendedahkan kesalahan kita. Allah Ta'ala tidak membuka aib-aib kita, dosa-dosa kita. Ya, semua kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih sayang, masih Rahman dengan kita. Jadi salah satu rahman Allah Ta'ala kepada ahli maksiat ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak membuka langsung dosa aib yang mereka perbuat. Ya. Jadi kalau kita buat dosa lalu dalam keadaan tertutup, jangan kita rasa tak ada siapa yang tahu. Jangan tertipu dengan itu. Allah Ta'ala tidak membuka itu kerana Allah Ta'ala masih sayang dengan kita. Nak bagi peluang mungkin kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Baik, kita teruskan ayat 23. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia yang menguasai sekalian alam, yang maha suci, yang maha selamat, yang maha melimpah keamanan, yang maha pengawal serta pengawas, yang maha kuasa, yang maha kuat, yang melengkapi segala kebesarannya, ya, yang maha suci dari segala yang mereka sekutukan dengannya. Baik, akhir surah Al-Hasyr ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutup dengan Asmaul Husna, ya, dengan beberapa nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesiapa yang hafaz, ya, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 kecuali satu, maksudnya 100 kurang satu, man ahsaha dakhalal jannah, sesiapa yang hafal maka dia akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tetapi kata para ulama, maksud hadis Nabi ini bukan sekadar hafal. Bukan sekadar hafal Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar sampai seterusnya. Bukan sekadar hafal lisan saja. Tetapi mestilah dia al-amalu biha, mesti diamalkan. Ya, mesti diamalkan. Maka ramai para ulama mengatakan seperti Al-Asbahani, dia kata al-madhkur fil hadis, ya, yang dimaksudkan hadis Nabi yang tadi bukanlah sekadar kita hafal hitungan dia, ya, wa innama huwal amal, tetapi maksudnya ialah beramal, amalkan Asmaul Husna, ya, mengamalkan Asmaul Husna ni boleh kita zikirkan dan boleh kita maknai lalu kita perbuat dalam hidup kita, kita amalkan. Wat ta'aqqul bi ma'anil asma wal iman biha, serta merenungkan
makna-makna Asmaul Husna dan beriman dengannya, ya. Jadi Asmaul Husna ni sangat baik untuk kita hafal. Lepas kita hafal, amalkan, fahami, ya. InsyaAllah itu dapat menjadi satu asbab masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, kita juga perlu untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Salah satu cara supaya doa kita insya-Allah dikabulkan Allah Ta'ala ialah dengan menyebut Asmaul Husna dalam doa kita, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai Asmaul Husna, ada nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. So fada'u biha, maka berdoalah dengan Asmaul Husna tadi. So tidak mengapa kita berdoa, misalkan kita sebut ya Rahman irhamna, ya Ghaffar ighfir dhunubana, ya ya Wahhab hablana, boleh berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Bahkan Allah Ta'ala sendiri menggalakkan kita untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut wallahu alladhi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadati selain dia. Ini saya tak ulang lagi kerana dia sama penjelasan dia dengan pada ayat sebelum ni tadi. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah Ta'ala mengawali nama Allah pada ayat 23 ni dengan Al-Malik. Al-Malik artinya ialah yang menguasai, yang merajai, ya, yang menguasai, yang merajai, ya. Al-Malik li jami'il asya', yang menguasai, memiliki, merajai li jami'il asya', bagi setiap segala sesuatu ni. Allah Ta'ala lah yang berkuasa, Allah Ta'ala yang memiliki, Allah Ta'ala yang merajai. Kita tidak menguasai, kita tidak memiliki, kita tidak merajai. Allah Subhanahu wa ta'ala lah penguasa, pemilik dan raja yang sesungguhnya. Al-Quddus, Allah Ta'ala ni walaupun dia yang menguasai, yang merajai, tetapi dia tidak sama seperti raja-raja manusia atau manusia yang dipandang sebagai raja. Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun Rabb yang menguasai, yang merajai segala-galanya, dia adalah Al-Quddus. Al-Quddus artinya ialah Al-Munazzah an kulli naqsin. Allah Ta'ala raja, penguasa yang suci daripada segala bentuk kekurangan. Tidak ada sedikit pun kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna, perfect Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian As-Salam. As-Salam artinya yang maha selamat sejahtera. Maksudnya lagi alladhi salima min kulli aibin. Allah Ta'ala Rabb yang selamat daripada segala bentuk keaiban. Tidak ada satu keaiban pun bagi Allah Ta'ala, ya. Tidak ada satu keaiban bagi Allah Ta'ala, semua baik, ya. Kemudian Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya yang maha melimpah keamanannya. Yu'amminu abdahu bil aman. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keamanan kepada hamba-hambanya, mimma kaidil a'da, daripada tipu daya musuh-musuh. Fayanamul muslim, maka seorang mukmin itu tidur, wal makru yuhitu bihi, ya, wassiru yumkinu fi rabbih al mu'min. Kita tidur, ya, kemudian kita aman, kita selesa, tak diganggu apa. Kenapa? Kerana ada Allah Ta'ala yang maha al-mu'min, ya, yang maha melimpah keamanannya, sehingga kan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita semua manusia ni aman, ya, daripada pelbagai gangguan dan kejahatan dengan keamanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada juga yang memaknai al-mu'min dekat sini al-musaddiq, yang membenarkan rusulahu, rasul-rasulnya, wa anbiya'ahu, dan nabi-nabinya,
bima tursiluhum bihi minal ayati wal bayyinat. Ya, ada juga yang memaknai demikian. Seterusnya Allah Ta'ala mempunyai sifat Al-Muhaimin. Al-Muhaimin artinya Ar-Raqib an kulli khalqihi fi a'malihim, yang mengawasi setiap makhluk daripada amal-amal perbuatan yang mereka lakukan. Ya. Seterusnya Al-Aziz. Al-Aziz artinya yang maha kuasa. Maksudnya la yughalab. Allah Ta'ala Tuhan yang maha kuasa sehingga kan tidak dapat dikalahkan, tak dapat dilemahkan oleh siapa pun. Al-Jabbar. Al-Jabbar artinya ialah yang maha kuat menundukkan segala-galanya. Al-Jabbar alladhi qahhara jami'al ibad, yang mana Allah Ta'ala dapat menundukkan seluruh makhluknya. Ya. Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir artinya yang maha besar, yang maha melengkapi segala kebesarannya. Ya. Wa az'ana lahu sa'irul khalq. Ya. Al-Mutakabbir alladhi lahu al-kibriya wal 'azamah. Al-Mutakabbir ni artinya yang padanya lah kebesaran dan keagungan, bukan pada makhluk. Pada hujung ayat ni Allah Ta'ala menutup Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah Ta'ala dari segala yang mereka sekutukan dengannya. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, Rabb yang maha suci daripada segala apa yang disekutukan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So Allah Ta'ala maha suci daripada segala-galanya apa yang mereka pertuduhkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tuduhan yang tidak betul. Ya. Baik. So ini Asmaul Husna, beberapa Asmaul Husna yang sangat baik untuk direnungkan, untuk diamalkan, ya, bahkan dibaca dalam doa-doa kita. Ya. Maka ini sangat baik untuk kemudian kita amalkan. Baik, seterusnya kita teruskan ayat 24, ayat terakhir. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengadakan dari tiada menjadi ada, yang membentuk rupa makhluk-makhluknya menurut kehendaknya. Baginya lah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang tiada bandingnya lagi maha bijaksana. Ya. Baik. Allah Ta'ala meneruskan sifat Allah Ta'ala ataupun nama Allah Ta'ala pada ayat 24. Wal Khaliq, dialah Allah Ta'ala yang Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya, ada setengah ulama menjelaskan Al-Khaliq ini maksudnya ialah yang mencipta daripada tiada menjadi ada. Tetapi ada juga ulama memahami Al-Khaliq ini artinya ialah walladhi qaddar ma yujahu, ma yujadahu. Ya. Dialah Allah Ta'ala yang menakdirkan apa yang hendak Allah Ta'ala cipta, apa yang Allah Ta'ala adakan. Ya, ma yuwajjiduhu. Ya. Ada ulama memahami Al-Khaliq artinya Allah Ta'ala menakdirkan, sudah menentukan apa yang hendak Allah Ta'ala cipta. Itu Al-Khaliq. Tetapi ada juga ulama memahami Al-Khaliq ini artinya mencipta sesuatu daripada yang sebelumnya tiada kemudian menjadi ada. Ada ulama memahami demikian. Manakala Al-Bari, Al-Bari itu ada ulama memahami yang mengadakan dari yang tiada. Ya. Mencipta daripada tiada menjadi ada. Ada ulama memahami demikian. Tetapi ada juga ulama yang memahami Al-Bari itu ialah Al-Mu'id, yang mengulang. Kalau Al-Khaliq itu first time, penciptaan kali pertama. Kalau Al-Bari ada yang memahami Al-Mu'id, artinya mengulangi penciptaan yang pertama. Ada memahami demikian. Tetapi ada juga yang memahami Al-Bari ini alladhi yumayyizu ba'dahu an ba'd bil ashkali al-mukhtalifah, yang
mencipta dengan membezakan sebahagian dengan sebahagian yang lain dalam hal bentuk. Ada juga yang memahami demikian, ya. Manakala al-musawwir itu artinya yang membentuk, ya, yang membentuk dengan bentuk-bentuk rupa yang khas. Misalkan wajah kita macam ni, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah Ta'ala yang membentuk kamu di dalam rahim sebagaimana bentuk rupa yang dia kehendaki. Maka bentuk rupa saya macam ni, bentuk rupa orang lain, ya, dengan bentuk rupa masing-masing, itu Allah Ta'ala yang menentukan, ya. Jadi Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir ini sama-sama berhubung kait. Maka ada yang memahami Al-Khaliq itu maksudnya mentakdirkan sesuatu yang hendak dicipta. Al-Bari itu Allah Ta'ala mencipta dari yang sebelumnya tiada kemudian menjadi ada. Kemudian Al-Musawwir itu Allah Ta'ala membentuk rupa ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang memahami demikian, ya. Lahul asma'ul husna. Allah Ta'ala mempunyai al-asma'ul husna, nama-nama yang baik, ya. Itulah sebahagiannya yang disebutkan pada akhir surah Al-Hasyr ni, ya, dan kita temui lagi dalam ayat-ayat yang lain al-asma'ul husna ni. Sebagaimana saya bacakan hadis Nabi SAW sebentar tadi, asma'ul husna ni ialah sangat baik untuk kita amalkan, untuk kita hafal, kita amalkan, kita renungkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah itu dapat menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga Allah. Kemudian bacalah dalam doa-doa kita, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah, tetapi kamu tidak faham apa tasbih mereka. Yang jelas seluruh makhluk ni, tumbuh-tumbuhan, haiwan, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi semua bertasbih kepada Allah. Maka kalau kita manusia ni tidak mahu bertasbih kepada Allah Ta'ala, maka sungguh teruk kita sebagai makhluk. Ini cukup menarik. Awal surah Al-Hasyr ni itu dimulai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tasbih, ya, dan diakhiri Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga dengan tasbih, ya. Jadi surah Al-Hasyr ni surah yang dimulai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tasbih dan juga ia diakhiri dengan tasbih. Maka pada ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Pada hujung ayat ni ataupun hujung surah ni Allah mengatakan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Jadi awal surah diawali Allah Ta'ala dengan tasbih dan di akhir surah pun Allah Ta'ala akhiri dengan tasbih. Dan ini satu surah yang menunjukkan kepada kita betapa penting kita untuk sentiasa bertasbih kepada Allah. Maka salah satu zikir terbaik itu ialah tasbih. Maka sampai-sampai Nabi SAW sebut dalam hadis, wa subhanallahi tamla'ul mizan. Ucapan subhanallah, tasbih itu boleh memenuhkan mizan nanti pada hari kiamat, ya. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah Ta'ala yang maha perkasa, yang maha kuat, yang tiada bandingannya, ya. Wa huwal azizu al-hakim. Dan juga Allah Ta'ala maha al-hakim, maha bijaksana, sehingga kan Allah tidak mencipta, tidak melakukan, tidak mentakdirkan sesuatu apapun melainkan ada hikmah di sebalik itu semua. Baik, sekadar itu saja kuliah kita pada hari ini. Alhamdulillah kita telah pun selesai membahaskan surah Al-Hasyr. InsyaAllah Ta'ala pada minggu hadapan kita akan sambung kepada surah Al-Mumtahanah. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada hari ini dapat kita faham dengan baik, kemudian dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah Ta'ala. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.